Baiklah, kita start. Untuk jang-jang ini, yang pertama sekali, kita kena tahulah apa itu sebutan pertama, A, sebutan sepunya, D, dan sebutan ke N, T. Sebab jang-jang ini kan, pernah kita belajar juga semasa Form 1, yaitu dia ada sesuatu yang sequence ataupun pattern. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan sebagainya. Kita tahulah, ini pergi sini kena campur 2. Sini pergi sini kena campur 2. Okey, sini kena sampai sini kena campur 2. Itulah merupakan sesuatu pattern of the number ataupun sequence lah, dipanggil jang-jang. Sekarang kan, apa yang special di jang-jang, yaitu kita kena tahu maklumat penting dalam jang-jang, yaitu sebutan pertama kita kenali sebagai A. Dan ini kita kenali sebagai D, beza sepunya. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama, cucukkan dia. Okey, contoh yang ini 15, 22, 29 dengan 36 kan. A merupakan 15, yaitu sebutan yang pertama. Kemudian D merupakan sebutan kedua. T2 maksudnya sebutan kedua. Tolak dengan T1, tolak dengan sebutan pertama lah. So, is equal to D. Jadi kan, contoh dia pun jelas kelihatan bahawa sebutan kedua merupakan 22, tolak dengan 15 sama dengan 7. Okey, sekarang kan dia minta sebutan yang ke-10. Sebutan yang ke-10. Contoh dalam example ini kan, this is the sebutan pertama first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term. Kalau kita mau teruskan, kita tahulah teruskan itu adalah 9, this is the fifth term. Tapi kan, kita ada sequence yang senang macam ini, masih kita boleh buat dengan senang. Tapi kan, kalau tiba-tiba dia mau term ke 100, kalau kita mau senaraikan sampai 100, itu makan masa jugalah. Jadi, lebih baik kita gunakan formula Tn equal to A campur dengan N tolak 1 T. Okey, N ini diganti dengan 10, diganti dengan 10. Kemudian ini merupakan formula di mana kita terus dapat cari berapa sebutan dia. Contohnya dia mau sebutan ke-10 kan. Okey, N diganti dengan 10, A diganti dengan 15. Sebab sebutan pertama merupakan 15 kan. Kemudian, N ini diganti dengan 10 lagi. Dalam formula is N minus 1. Tengok kurungan ini is N minus 1. Jadi kan, 10 tolak dengan 1, dia akan sama dengan 9. Okey, teruskan 15. Ini 9 darab dengan 7 menjadi 63. 15 tambah dengan 63 menjadi 78. Baiklah, kita tengok soalan ni ya. Saya buatkan ini. First term merupakan 56. D, beza sepunya, kita gunakan second term minus dengan first term. Okey. Second term minus dengan first term merupakan negative 4. Merupakan negative 4, yaitu, negative 4 Jadi, gunakan formula Tn. Kalau kita fahamkan, formula itu adalah A campur dengan N tolak 1 T. Itu formula dia. Kalau kita sudah pro kan, tengok kalau kita ganti 12 di sini, sentiasa dia akan tolak dengan 1. Kalau sini 12, maksudnya dalam kurungan ini akan jadi 11. Contoh tadi kan, kalau ini 10, dalam kurungan ini akan jadi 9. Sebab dia selalu kurang 1 daripada ini. Jadi, boleh kita tuliskan sebagai ini, A campur dengan 9T. Kalau kita sudah pro lah, dengan faham dengan sepenuhnya, bukan 9 lah, sorry ya. Bukan 9, adalah 11T. Sebab ini kan, sentiasa kurang 1 daripada ini. Jadi, kita ganti dalam formula 56 campur dengan 11 kurungan negatif 4. Okey. Saya tekan kalkulator.
Selepas kita tekan calculator, kita tahu akan sama dengan 56 tolak dengan 44. Jadi jawapan dia adalah 12. So, this is the answer. Boleh kita try kan satu soalan lagi. A, first term merupakan 30. Kemudian D, kita gunakan second term tolak dengan first term. So, jawapan dia merupakan negatif 7. So, kita sudah faham kan? Kalau untuk cari sebutan ke-7, nanti ya ada orang memasukkan. Saya tengok sekejap ya. Baiklah. Second term tolak dengan first term ini sama dengan negatif 7. Seperti yang tadi kan, dia punya formula Tn sama dengan A campur dengan N kurungan N tolak 1T. Di mana ini sentiasa kurang 1 dengan ini. Jadi term ke-7 boleh kita ringkaskan sebagai A tambah dengan 6T. A merupakan 30 campur dengan 6. D adalah negatif 7. So, it's 30 minus with 42. Answer is negatif 12. Okey, setakat ini boleh faham tak? Bernard boleh faham tak? Sebab abang dengan kakak mereka semua sudah belajar. Mereka hanya revision saja. Bernard okey? Okey, sir. Okey ya. Kita teruskan. A ialah 7. Jadi T ialah gunakan second term 8 1/4 tolak dengan 7. Kalau ini kan lebih baik kita gunakan calculator. Jangan kita susah payah untuk buat dengan kertas lah kan. Okey, jawapan dia adalah kita sentiasa kalau senangkan kita tulis dalam sebutan tak wajar supaya kita senang untuk pengiraan kita. T15 kita boleh simpulkan adalah A campur dengan 14T sebab 14 itu kan sentiasa kurang 1 daripada ini. So, A is 7. D is 5/4. Okey. Kemudian kita tekankan calculator. 7 campur dengan 14 darab dengan 5/4. Jawapan dia is 24. 1/2. Okey, ini memang senang difahami sebab ini pada permulaan dia memang mainkan formula saja. Okey, tengok soalan ni ya. Dia mau kita tentukan sama ada cucukan yang diberikan merupakan cangcang elektrik. Okey, sekarang kan apa itu cangcang elektrik? Iaitu dia punya D adalah sepunya. D sentiasa sama lah. Contohnya kan, ini merupakan term 1, ini adalah term 2, ini adalah term 3, dan ini adalah term 4. Kita kena make sure term 2 tolak dengan term 1, okay, sama dengan 17 tolak dengan 13, sama dengan 4. Okay, kita tahu sudah. Kita kenakan term 3 minus with term 2 equal to 21 minus 17 equal to 4. Nampaknya sama kan? Term 4 minus term 3 equal to 25 minus with 21 equal to 4. Jadi, kita boleh buat kesimpulan bahawa semua kan semua adalah sama iaitu 4. Jadi, boleh kita buat kesimpulan bahawa ini adalah cangcang elektrik in PM or in English is elektrik progression. Okey, jadi tengok contoh ni ya. Kalau didapati jawapan dia ada yang tidak sama di antara satu sama lain, maka dia bukan JA lah. Saya rasa ini senang lah. Tidak payah saya buat latihan contoh yang satu lagi. Kita teruskan lah. Okey,
Sekarang kan kita tahu kan formula yang pertama dalam bab ini adalah Tn sama dengan A campur dengan kurungan N tolak 1T. Ini merupakan formula yang pertama. Jadi dia sekarang kan dia diberikan maklumat yang something macam dia sudah pergi A. Kita pun boleh cari D juga. Kemudian kita mau cari apakah nilai N ini. Kalau diberikan nombor sesuatu term lah. Contohnya, sebelum saya buatkan, saya kena dapatkan maklumat yang tertentu, yaitu A mesti saya senaraikan. Kemudian D, saya pun boleh dibuatkan dengan sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama, yaitu 17 tolak dengan 14 sama dengan 3. Oke, lepas itu saya ganti dalam formula Tn sama dengan A campur dengan kurungan N tolak 1T. Di mana Tn diganti dengan 35, A diganti dengan 14, dan N tidak tahu kan? N tidak tahu, kita simpan di sini. D diganti dengan 3. Oke, sekarang kan ada dua cara untuk buat soalan ini. Tengok cara yang pertama, memang saya gunakan 35 sama dengan 14 campur dengan sini saya taruh masuk, dia akan jadi 3n tolak dengan 3. Lepas tu 35 dia akan sama dengan 14 tolak dengan 3 menjadi 11 campur dengan 3n. Baiklah, 3n akan sama dengan 35 minus 11. 3n akan sama dengan 24. Okay. N sama dengan 8. Ini merupakan cara yang basic yang boleh kita buat. Tapi kan, kalau kita sudah lebih pro dalam segi pengiraan matematik, kita boleh gunakan cara ini pun okey juga. Tengok saya buat lah. Sebab ini kan dia sudah steady, di mana 14 ini dia satu komponen, satu sebutan. Dan 3 taraf dengan N tolak 1 ini pun satu komponen. Jadi first ini saya pindahkan 14 ke 35. Okey, saya pindahkan. Dia akan macam ini. So, 3 kurungan N tolak 1 akan sama dengan 24. Akan sama dengan 21. Okey, kemudian N tolak 1 sama dengan 21, bahagi dengan 3 sama dengan 7. Kemudian dengan senang kita dapat cari N sama dengan 3. Okey, adalah dua teknik pengiraan ini kan. Ada masalah kan untuk mencari bilangan sebutan kalau nombor itu sudah diberikan? 有问题吗？这样子的算法？没有。Tiada masalah. So, saya rasakan benar kamu akan trykan dua soalan ni ya. Sebab saya tidak buatkan, kamu trykan lah di rumah. So ada student memang tiada masalah lah kan. Okay. Oh, tiada satu lagi oh. Selain dia mau carikan sebutan ke N, dia mau kita cari sebutan hasil tambah sebutan lagi. Hasil tambah sebutan lagi ya. Sekarang kan kita belajar sesuatu yang baru, yaitu formula yang lain. Formula yang lain. Selain formula ini kan, saya teruskan untuk ni ya. Saya padamkan ini supaya saya boleh teruskan ke bawah lah. Baiklah. Nanti kita baru belajar yang berkaitan, dia kena buat latihan lah. Lepas kita tahu N sama dengan 8 kan. Lepas kita tahu N sama dengan 8, kita kena cari bilangan, cari hasil tambah sebutan tersebut. Contohnya kan, ini merupakan term 1, term 2, term 3, kemudian ini adalah term 8. Seperti yang kita sudah tahu. Sekarang kan, dia mau kita cari jumlah hasil pertambahan daripada sebutan pertama sehingga sebutan ke-8. Ada dua cara.
Okey, ada dua cara. Dalam dalam JA ini kan, adapun progression, arithmetic progression ini, dia ada dua cara untuk kirakan hasil tanpa sebutan pertama atau the sum of the first term. So, formula itu merupakan n over 2 kurungan 2a campur dengan n tolak 1 d. Ataupun formula yang kedua, n equal to n over 2 Sn equal to n over 2 kurungan a plus l. A is the first term. L is the last term. So, saya tunjukkan dua-dua cara ini. Tengok sekarang kan saya akan continue with the soalan tadi A, kalau kita tengok A ada 14, D 3, E 14, D 3, sebutan tersebut N ialah 8. Ini maklumat kita kan. Okay, this is our details. A equal to 14, T equal to 3, and N equal to 8. So, saya gunakan cara pertama, S8, saya ganti dengan 8 di sini, 8 per 2, kurungan 2A adalah 14, kemudian campur, macam tadi kan, kalau kita sudah pro di sini, ada kurungan N tolak 1, kita tahu sentiasa kurang daripada ini, sebanyak 1. So, terus boleh kita tulis 7 talab dengan T 3. Okey. Lepas itu, kita kirakan 8 per 2 sama dengan 4. 2 talab dengan 14 sama dengan 28. 7 talab dengan 3 sama dengan 21. So, teruskan 4 times 28 tambah dengan 21 is equal to 49. Okay, 49. So, talab dengan 4, dia akan sama dengan 196. Okay, ini cara dia. Kita boleh kirakan daripada formula di atas. Baiklah, selain cara ini kan, ada satu cara lagi. Kita gunakan formula di sebelah kanan ini. Saya gunakan ink yang berwarna purple, di mana kita masih gunakan maklumat di sini. A is equal to 14, N is 8, tapi ada sesuatu yang baru, yaitu L is for the last term. Last term sudah dia kasih tahu, last term adalah 35. Nampakah? Last term is 35. So, kita masukkan L is equal to 35. Ya, S8 sama dengan 8 per 2, kurungan A adalah 14, last term is 35. Oke, kita akan dapati jawabannya sama, yaitu 49. Oke, 169. Jadi, apakah beza antara dua formula ini? Beza dua formula ini ialah kalau kita gunakan formula shortcut ini, make sure kita kena tahu dua komponen yang penting di sini, yaitu kita sedia ada N. Mesti tahu. Kemudian kita ada last term sudah. Mesti kita tahu. Baru boleh selesaikan dengan cara yang shortcut ini. Kalau kita tiada last term, terpaksa kita gunakan formula yang panjang ini. Tapi kan, kebanyakan soalan di SPM kan, selalunya dia tidak mengandungi last term. Kita kebanyakan kena gunakan formula panjang inilah. Di mana di sini kita kena ada N, kena ada A, kena ada T. Tapi tidak payah gunakan last term. Boleh fahamkah setakat ini? Okey, boleh fahamkah setakat ini? Boleh, sir. Ya, okey, kita teruskan. Sekarang kan, okey, kita pun tengok soalan ni.
Soalan ni pun saya buatkan yang pertama, kemudian yang kedua dengan ketiga kita try lah. Saya padamkan bahagian sini supaya ruang dia menjadi besar. Ada dua cara untuk buatkan soalan ni, di mana cara ni kan saya gunakan cara di sebelah iaitu contoh dia. Tapi kan saya tunjukkan satu lagi dengan cara kedua, yaitu saya gunakan contoh tersebutlah. Okey, tengoklah. Apa dia buat? Dia gunakan cara first term dengan last term. Soalan dia 27, 31, 35. Okay, ini merupakan first term. This one is second term. And this one is third term. Lepas tu, dia gunakan first term is 27. Memang kita tahu. D, iaitu beja punya, gunakan second term minus dengan first term sama dengan 4. Jadi, ada maklumat sudah. A equal to 27. D equal to 4. Ini okey sudah, ada tahu. Sekarang kan, dia mau kita cari daripada term ke-10 ditambahkan sehingga term ke-19. Ini yang dia mau. Maksud dia kan, okey, saya tuliskan sebagai langkah yang kita boleh faham lah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Term dia bukan nombor dia. 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16, kemudian 17, 18, 19. So, apa yang dia mau? Dia mau daripada sebutan ke-10 ini tambah dengan 11, tambah 12, sehingga 19. Hasil tambah dia adalah term ke-10 sampai term ke-19. Jadi kan cara dia tengok sini ya. Dia akan cari term ke-10. Term ke-10 iaitu A campur dengan 9D. A ialah 27, kemudian 10 tolak 1, 9, D is 4. Dia jumpa 63. Kemudian dia carikan term ke-19. So, 19 is A plus 18D. Di mana A ialah 27, 19 tolak 1 is 18, D is 4. Okay, selepas kira adalah 99. Baiklah, sekarang kan kalau belajar gunakan cara tadi kan, Sn equal to N over 2 A plus L itu kan, first term and the last term itu kamu kena berhati-hati ya. Sebab kenapa? Belajar akan salah tafsir bahawa term ke-19 antara term ke-19 dengan term ke-10 mereka gunakan 19 tolak dengan 10 sama dengan 9. Kalau kita ganti 9 dalam term ini, dalam n ini, jawapan akan jadi salah. Sebab daripada term ke-10 sampai term ke-19 bukan 9 sahaja, tapi 10. Tengok saya kira. Ini this is first, this is second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat tengok perbezaan dia kan? Kita tidak boleh gunakan 19 tolak dengan 10, tapi kita kena gunakan cara ini. 19 tolak dengan 10 tanpa balik 1, jadi adalah term 10. Baru ikut dia, kita ganti dengan n sebagai 10 over 2, kemudian first term is 27, last term is bukan, sekarang first term bukan 27 sudah. First term bukan 27 sudah. First term is 63
and the last term is 99. Sebab dia mau daripada term ke-10 sampai term ke-19. Baru kita dapat jawapan ini. Ini adalah cara dia. Cara yang ditunjukkan dalam exercise inilah. Contoh yang ditunjukkan dalam exercise ini. Sekarang kan saya tunjukkan satu cara lagi ya. Bukan guna cara ini. Saya gunakan cara yang paling biasa kita telah belajar. Yaitu saya gunakan cara ini. This is very basic formula yang pernah kita belajar. Kalau saya suka gunakan yang basic dan senang dipahami lah. Oke, sekarang kan coba kita perhatikan lah. Saya gunakan ink purple. Daripada term ke-10 sampai ke-19. Dia mau dari sini dicampurkan sehingga ke-19. Jadi kan, bolehkah kita gunakan hasil tanpa term ke-19 ini? Bukan T ya. Oke, jadi term ke-19 ini, kalau kita ganti dengan S19, maksud dia merupakan hasil tambah daripada term 1 sampai term ke-19. Kemudian, kita kena tolak dengan S9. Kena tolak dengan S9. Pelajar akan tanya, cikgu macam ada masalah sikit loh. Bukan dari term 10 sampai term 19 kah? Kenapa kita kena tolak dengan term 9? Oke, tengok di sini ya. Jelas kelihatan term 10 mesti dimasukkan dalam penilaian. Jadi, kita mesti mau tolakkan term sebelum itu yang tidak mau kan? Oke, saya padamkan ini kan. Maksudnya, tentu kamu boleh paham bukan S10, tapi merupakan S9. Sebab S9 merupakan daripada term 1 sampai ke term 9. Kalau term 1 sampai ke term 9 sudah ditolakkan, jadi tingkat jawapan itu merupakan daripada term ke-10 sampai ke term 19. Oke, cara dia macam ni. Gunakan S19 per 2. Oke, sebab dia punya formula saya tulis di atas lah. Saya takut kita boleh lupa ini. Sn equal to N over 2 kurungan 2A campur dengan N tolak 1 D. Okay, formula dia. So, formula is 19 per 2 darab dengan 2. A is 27 lah. Di sini A is 27. 27. Okay, plus with 19 dalam sini adalah 18 sebab sentiasa kurang 1 dari dia. Darab dengan D. D is 4. Oke. Kemudian tolak dengan ini. 9 per 2. 2 darab dengan 27. Campur dengan 8D. Sebab macam tadi kan. Ini sentiasa kurang 1 daripada ini. Lepas tu kita tekan calculator 19 over 2. Okey, darab dengan kurungan 2 darab 27 campur dengan 18 darab dengan 4 tutup kurungan. This is become 1197 tolak dengan 9 per 2 darab dengan kurungan 2 darab 27 campur dengan 8 darab dengan 4. So the answer is 387. Lepas kita tolak adalah dua nombor besar ini. Tolak dengan nombor besar ini, kita akan dapati jawapan dia sama dengan tadi. Oke, tapi kan belajar ini kan masing-masing ada kelebihan dia. Macam kan dulu kan saya pernah ajar dua formula ini juga. Saya dapati belajar yang dia ikut step by step ini, dia suka gunakan cara ini. Tapi kan kalau
pelajar pandai, dia pandai fikir panjang itu, dia suka gunakan cara ini. Tengoklah, kamu suka gunakan cara apapun tidak bisa okey juga, asal dapat jawapan yang betul. Okey, untuk soalan ni jelaskan. Okey kah untuk soalan ni? Okey. Okey, kalau okey teruskan Sekarang kan kita tengok ini merupakan sesuatu penyelesaian untuk jang-jang elementary lah. Tengok hasil tambah n sebutan pertama untuk JA ialah 20, 14, 8. Dan ialah hasil tambah dia ialah negatif 558 lah cari nilai n. Okay, so kita gunakan formula Sn equal to n over 2 kurungan 2a campur dengan n tolak 1 d. Jadi kan sebelum kita masukkan dalam formula, kita mesti mau dapatkan maklumat yang ada, iaitu a is equal to 14. Oh, is no 14. A is equal to 20. Soal sebutan pertama. D merupakan 14 sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama, negatif 6. Okey, sekarang kan gantikan Sn sebagai negatif 558 di sini. 558 di sini sama dengan n tidak tahu. Okey, kurungan 2a, a adalah 20, di mana n tidak tahu, d merupakan negatif 6. Sebab dia panjang sikit Negatif 558 sama dengan n over 2. Kalau kita sudah taraf masuk, 2 taraf dengan 20 akan sama dengan 40. Negatif 6 taraf dengan n, dia akan sama dengan negatif 6n. Negatif 6 taraf dengan negatif 1 akan jadi positif 6 di sini. Oke, teruskan. Negatif 558 ini sama dengan n per 2. 40 plus with 6 become 46 minus 6n. Oke, sekarang kan tengok apa saya buat 2 ini sebab dia ada pentarapan untuk kurungan, jadi boleh kita taraf ke sebelah. Dia akan menjadi 558 taraf dengan 2 menjadi negatif 1116 di sebelah kanan pula. N taraf dengan 46, n taraf dengan negatif 6n menjadi 46n minus n 6n kuasa 2. Kemudian ini semua kita kena pindah ke sebelah kiri untuk kita hasilkan satu persamaan quadratic equation supaya kita boleh factorize sama dengan kosong. Baiklah, paling senang kita gunakan ABC, iaitu gunakan equation untuk kita kirakan berapa nilai dia. Jadi A is equal to 6, B equal to negative 46, C equal to negative 1116. Gantikan dalam kalkulator. Okey, dapat jawapan n sama dengan 18 dan 18 tidak jelas. N sama dengan 18 dan juga n sama dengan negatif 10.3. Jadi pelajar yang pandai-pandai ini tentu kamu boleh faham jawapan yang diambil adalah n sama dengan 18 sebab term itu tidak mungkin ada negatif dan tidak mungkin ada perpuluhan. Okey Untuk soalan ni okey kan? Okey. Okey, teruskan Baiklah, sekarang kita kita akan tengok
mengenai penyelesaian masalah, saya buatkan yang pertama. Sebutan keempat satu JA ialah 3. Hasil tambah sebutan kelima dan sebutan ketujuh ialah negatif 10. Okey, sekarang dia mau kita hitungkan beza sepunya dan sebutan pertama. So, cara dia, saya takut tidak cukup ruang. Tengok apa yang perlu kita buat untuk ini, kita kena berhati-hati sebab kita kena gunakan persamaan serentak untuk soalan ini. So, JA, the fourth term, term keempat merupakan 3. Apa maksudnya term keempat? Sudah kita belajarkan tadi kan ada dua formula yang penting, yaitu Tn is equal to A plus N tolak 1T dengan satu lagi Sn equal to N over 2 2A N tolak 1. Ada dua formula yang penting. Tapi kan kadang-kala kan pun kita kena gunakan formula yang pelik-pelik sikit lah untuk penyelesaian yang lebih senang. Contohnya soalan ni lah. Dia katakan term keempat merupakan 3. Term keempat adalah 3. So kita gantikan dengan formula ini. Term 4 is equal to A plus 3D kan. Tadi sudah tahu kan, ini sentiasa kurang daripada ini sebab N tolak dengan 1 kan. Okey, lepas tu kita tahu satu formula yang pertama yaitu A campur dengan 3D sudah kita tahu is 3. Ini persamaan pertama. Persamaan pertama. Kemudian apa yang dia kasih tahu lagi? Hasil tambah antara sebutan kelima dengan sebutan ketujuh. Term 5 plus dengan term 7 is equal to negative 10. Inilah dia kasih tahu. So, kita kena fikir pandai-pandai sikit lah. Term 5 is A plus 4D. Term 7 is A plus 60. Boleh faham tak? Term 5 is A plus 4D. Term 7 is A plus 60. So, kita kasih gabungkan dua ini kan. A tambah dengan A menjadi 2A. Kemudian 4T tambah dengan 6T menjadi 10T. Sama dengan negatif 10. Tengok persamaan ini. Kita masih boleh dibagi dengan 2 sehingga dia paling simple. 2A dibagi 2 menjadi A. 10T dibagi dengan 2 menjadi 5T. Dan negatif 10 dibagi dengan 2 menjadi negatif 5. This is the second equation. So, kita teruskan gunakan kedua equation ini. Kita lebih senang untuk kita gunakan penghapusan iaitu elimination. Kita gunakan the second equation minus with first equation. Senang kita minus. A minus A hilang. 5T minus 3T tinggal 2T. Negatif 5 minus 3 menjadi negatif 8. So, T equal to negatif 8 over 2. T equal to 4. Sudah jumpa satu soalan. T ialah 4. Kemudian, kita akan teruskan untuk cari A. A campur dengan 3T sama dengan 3 kan. Sementara kita sudah tahu T adalah 4, gantikan T sama dengan 4 dalam equation. A sama campur dengan 12 sama dengan 3. So, A equal to 3 minus dengan 12. A equal to negative 9. Sudah jumpa A dengan T. Seperti mana soalan yang diperlukan adalah dia mau beza sepunya, iaitu common difference dengan sebutan pertama first term kan. Sudah kita jumpa. Sekarang, apa dia mau untuk soalan B? Saya guna sebelah sini ya. So, hasil tambah 12 sebutan yang pertama. Jadi, dia mau S12. Sebab hasil tambah soalan sebutan ke-12. Jadi, dia mau S ke-11 lah. S12. Baiklah, kita gunakan formula tersebut. S12 equal to N over 2
2A campur dengan N tolak 1D. Ya. Gantikan N sebagai 12. A ini kita sudah jumpa in negative 9. Kemudian N tolak 1 sentiasa kurang daripada N12 ni. Kemudian D is 4. Oke, selesaikan. Negative 18 plus 44. Baiklah, kita tekankan kalkulator. Negative 18 campur dengan 44 darab dengan 6. So, the answer is 156. Okey, boleh faham untuk soalan ni? 老师，那个 common difference 是什么 Common difference 是贝加尔punya D 来的。 ？D 来的。 D。 哦。 Common difference 跟贝加尔punya 是一样的 D， 就是从第二 term 减第一 term 那个。哦。OK。 Okey ya. Baiklah, kalau okey kan, kita teruskan untuk JG ya, iaitu Jangjang geometry ataupun geometry progression. Tadi kan, apa itu JA? JA kan, dia macam ini. 1, 3, 5, 7 kan. Iaitu campur dengan 2, campur dengan 2, campur dengan 2. This is JA. Tapi JG, cara dia macam ni. 1, 2, 4, 8, 16. Apakah perbezaan dia? 1 menjadi 2 kena darab 2, 2 jadi 4 kena darab 2, 4 jadi 8 darab 2 juga, 8 jadi 16 darab 2 juga. Jadi JA sentiasa dia gunakan plus or minus. JG sentiasa guna talak ataupun bahagi. Okey ya. Jadi kan, for the first memang senang. Gunakan formula dia. Tadi, seperti tadi juga. Cari term. Kalau JA punya cari term, formula dia is Tn equal to A plus kurungan N minus T. Tapi untuk JG punya, dia punya formula Tn is equal to AR N minus T. Ini adalah, this is power ataupun kuasa. Tengok saya buat 7 negatif 14 28. A kita tahu first term 7. R dipanggil nisbah sepunya ataupun common ratio merupakan ini. This is common ratio. So, cara dia saya gunakan sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama. Kalau tahu kan untuk JA kan, saya gunakan sebutan kedua, D sama dengan sebutan kedua, tolak dengan sebutan pertama. Tapi untuk JG, saya punya R, saya gunakan sebutan kedua, bahagi dengan sebutan pertama lah. So, is 14 over 7 become negative 2. Baiklah, sekarang dia mau cari term 8. Macam tadi kan, kalau dia mau cari term 8, term 8, saya akan menjadi A campur dengan 7D kan. Ini sentiasa kurang daripada dia sebab N tolak 1. Jadi, kalau kamu sudah pro kan, kamu pun boleh faham T8 ini, dia akan jadi AR7. Sebab kenapa 7? Yaitu N tolak 1 sentiasa kurang 1 daripada dia. So, kalau ini kita sudah faham, memang untuk soalan yang seterusnya kan, kita boleh buat dengan lebih senang sikit lah. Di teori dia lah. A is 7, diganti dengan 7. R is negative 2, kemudian kuasa 7. Sekarang kamu tahu kan macam mana tekan kalkulator? Kalkulator negative 2 kuasa 7. Tekan macam ni ya. Kita tekan negative 2, kemudian tekan butang macam ini, baru tekan 7. Butang ini dipanggil kuasa. Lalu kita tahu jawapan tersebutlah.
Jangan lupa simpan kurungan untuk negatif 2. Kalau kita terlupa simpan kurungan itu, kadang-kala pun dia akan jadi salah. Jadi semasa kita tekan kuasa itu, jangan kamu lupa simpan kalkulator. It's time with 7. So the answer is negative 896. Okay, this is JG. So oke kah untuk JG yang pertama mencari term? 老师，所以这个结局是是乘的是吗？对，乘跟除的，它是乘跟除的。是什么来的？ R 就是它的 common ratio， 或许是那个我们称为是，好像这个刚才我圈那个，好像1变成2还要乘2， 2变成4还要乘2， 4变成8还要乘2，这些是它的那个共同的那个 ratio， 就是共同的比例，就是我用 term 2除以 term 1的方法。如果是 JA 的话是 term 1 term 2减 term 1嘛。如果是 JG 的话是 term 2除以 term 1。之前有学过的这个。好像没有到这里面。OK 吗？明白吗 ？OK。baik好 continue Sekarang kan dia tentukan jujukan itu geometrik itu senanglah. Gunakan term 2 bagi dengan term 1 is equal to 4. Term 2 bagi dengan term 3 bagi dengan term 2 equal to 4. Term 4 bagi dengan kalau semua sama itu adalah JG lah. Kalau dia tidak sama bukan JG lah. Oke ini asal. Next. Sekarang SN. SN pula. Tadi kan SN formula untuk JA macam ini. SN equal to N over 2 kurungan 2A plus N tolak 1 D kan. This is the formula for the JA. The formula for JG is like this. SN equal to A kurungan R kuasa N tolak 1 bahagi dengan R tolak 1 di mana R mesti lebih besar daripada 1. Mesti lebih besar daripada 1. Kalau kurang dari 1 itu kita gunakan cara lain lah. Oke, tengok saya buat lah. Tengok saya buat di sini. Saya off-kan di sini dulu. Oke. Delete. So, saya gantikan nilai-nilai yang penting ke dalam formula ini. Di mana kan, apa itu nilai A? A is equal to 800. Oke. Sorry ya. Ini juga kena gunakan formula yang lain sudah. Sebab dia punya R. Tengok 200 per 800 sama dengan 1/4. Tengok dia punya R kurang daripada 1. Jadi kalau kurang daripada 1, kita kena gunakan formula yang satu lagi yaitu 1 minus Rn over 1 minus R, di mana R kurang daripada 1. So, kita ganti saja, jangan kamu risau. Kedua-dua formula ini pun main ganti saja. Kalau kita ganti dengan betul, is no problem for this question. So, ada maklumat sudah kan? Ini kita gantikan dengan formula yang di bawah. Sebab dia merupakan R dia kurang daripada 1. So, sebelum itu kan kita kena cari dulu berapa N dulu. Saya lupa, sorry ya. Saya lupa. Sebab kita sudah ada A, kita ada R, tapi kita masih tiada N. Mau carikan N, saya gunakan di sini ya, sebelah. Contoh ini saya terpaksa pinjam di luar dulu, tidak mau contoh ini.
Saya buatkan untuk kita semua. So, gunakan formula tadi, Tn equal to AR N minus 1. Di mana 25 over 512 is equal to A 800. A, this is A, and the R is 1 over 4 kuasa N tolak 1. Sekarang gunakan kalkulator. 800 ini dipindah ke sebelah menjadi 25 over 512 bahagi dengan 800, sebab dia kalau pindah ke sana menjadi bahagi kan, kita mesti mau tahu. Okay, 25 over 512 bahagi dengan 800, dia akan menjadi 1/16384 sama dengan 1/4 kuasa N tolak 1. Okey, sekarang masalah dia kan. Belajar jumpa soalan sampai setakat ini. Mereka pengang sudah. How to do it 16384 terlampau besar. Tapi saya rasakan, saya memberi nasihat, jangan kita pengang dulu, jangan kita risau dulu. Okey, mesti kita gembira. Sama dengan 4 kuasa berapakah? Sebab ini dia terus direct ada hubungan dengan 4. Satu ini dengan satu di atas, no problem. Ini 16384 sama dengan 4 kuasa berapa? Jadi, cara yang paling senang ialah try and error. Contohnya 4 kuasa 5. Okey, 4 kuasa 5, kalau saya tadi saya tekan calculator, 4 kuasa 5 is equal to 1024. Tidak cukup dengan 163 kan? Saya cuba 4 kuasa 6. Lepas saya cuba 4 kuasa 6, saya dapati jawapan adalah 4096 pun tidak 6 juga. Okey, saya cuba lagi Saya tunjuk satu persatu walaupun saya sudah tahu jawapan dia. Sekarang saya tekan 4 kuasa 7, baru saya jumpa is 16384. Sudah kita tahu kan? 4 kuasa 7 merupakan 16384. Jadi kita boleh terus gantikan dengan macam ini. Kita boleh gantikan dengan macam ini, yaitu 16384 ini menjadi 4 kuasa 7. Sebab kita jumpa sini kan, sama dengan 1/4 kurungan N tolak 1. So, dengan senang hati, ini sudah sama. Boleh kita katakan N tolak 1 sama dengan 7. So, N equal to 8. Setakat ini, boleh faham untuk ini? Boleh, sir. Ya. Okey, selepas itu kan kita gantikan N8 ni ke dalam formula ini, baru kita boleh teruskan. A is equal to, macam tadi kan, A is equal to 800. 1 tolak dengan R, kurungan besar. Gunakan kurungan besar. 1 tolak dengan 1/4 N. N is 8. Bahagi dengan 1 tolak dengan 1/4. Okey, setakat ini kan pelajar tengok pun sudah hayo. Tentu saya akan salah dalam exam. Kebanyakan pelajar dia jumpa setakat ini kan, saya rasa dia pun risaulah macam mana dia tekan kalkulator kan. Tapi kan kita tahu, kita mesti mau tenangkan hati kita semasa buat admit, sebab admit merupakan subjek yang paling susah dalam SPMO. Kita kena tenangkan hati, di mana kita kena settle satu persatu dalam kurungan ini Kalau kita risau sangat kan, saya carankan kita tulis dengan cara ini, 800 kurungan
1 tolak dengan 1/4 kuasa 8 ini kita simpan di sini. Kemudian ini maksudnya bahagi. Kita gunakan teknik bahagi supaya kita tidak begitu keliru lah. Tekan kalkulator untuk bahagian sini. Macam mana kita tekan kalkulator? Okey, kita boleh teruskan masukkan dalam kalkulator like this. Okey, saya padam juga di sini. Sebab masalah tekan kalkulator kadang-kala kan. Kadang-kala belajar salah bukan sebab dia benar-benar tidak tahu. Dia tidak tahu macam mana gunakan kalkulator dengan cara yang betul. Jadi saya key in kan kurungan sini memang 1 tolak dengan kurungan 1 ABC, iaitu untuk pecahan ini. Kemudian saya tekan macam ini. 1 dari ini 1/4 dari sini, kemudian kuasa 8 untuk ini. Saya tekan 1 tolak dengan kurungan 1/4 kuasa 8, dia akan jadi satu nilai ya. Jangan kamu kasih padam nilai itu, kamu terus taraf dengan 800. Boleh paham kan? Kamu terus taraf dengan 800. Oke, dia akan jadi nilai dia is equal to 799.988. Lalu kamu teruskan dengan bahagi 1 tolak dengan 1/4 ini akan menjadi 3/4. Dengan kalkulator sudah ada jawaban kan? Kita terus tekan bahagi, tekan kurungan 3/4. Lalu kita dapat jawaban, jawaban betul lah, yaitu 1066.5. 那为什么那东西是个人？ OK kan? 可以吗？明白吗？Sebab kan selalunya kita tekan kalkulator mungkin kita tekan salah lah, menyebabkan kita salah dalam exam lah. Saya rasa belajar yang sudah try dalam exam admit kan, tentu tahu kan admit memang dia kadang-kala kan. Semasa cikgu kasih balik kertas soalan, lalu kita tengok, ya ini saya tahu pak, kenapa saya salah kan? Sebab saya salah teknik pak. Oke. Masa sudah tidak begitu banyak kan, saya kena teruskan jugalah. Saya teruskan dengan mencarikan, ini sudah saya teruskan dengan ini ya. Pada akhirnya dalam bab ini, sebab saya mau ambil kesempatan kan untuk ulang kaji untuk budak form 4 dengan form 5 kan, saya ambil kesempatan untuk saya habiskan chapter sini. Oke, untuk akhir ini kita kena cari hasil tambah hingga ke tak hinggaan untuk JG. Maksud dia, kalau Sn ini adalah hasil tambah yang biasa. Tapi S infinity ini maksudnya hasil tambah hingga ke tak hinggaan. Contohnya, 21. Kalau bahagi dengan 2, dia akan jadi 21 of 2. Bahagi dengan 2 lagi, dia akan menjadi 21 over 4. Kalau bahagi dengan 2 lagi, dia akan jadi 21 of 8. Sampai bila-bila. Dia mau cari inilah. Sampai bila-bila. So, cara dia lagi senang untuk ini. Sn is infinity equal to A over 1 minus dengan R. Itu cara dia. A over 1 minus dengan R. Sekarang kita keluarkan apa itu nilai A. Nilai A is 21. Nilai R, kita gunakan 21 over 2 bahagi dengan 21. 21 over 2 taraf dengan 21. Terbalikkan lah. Dia akan dapat T is 1 over 2. This is nilai R. So, S infinity equal to 21 over 1 minus dengan 1 over 2. Dekat sini kan, belajar pun mungkin, saya tidak suka tentang ini, susah betul.
Tapi kan, dalam cadangan saya, kalau kamu nampak soalan macam ni kan, jangan kamu risau dulu, sebab kita pernah belajar semasa sekolah rendah. Ini kan, pecahan ini, dia sebenarnya maksud dia bahagi. Kita mesti mau ingatkan case ini. Maksud dia bahagi. So, it becomes 21 bahagi dengan 1 minus 1/2 is 1/2. So, become 21 times 2/1. So, the answer is 42 for this one. Okay. Ini merupakan soalan untuk ketakhinggaan. Untuk soalan ni kan, memang dia lipatkan macam contoh ni kan, saya terus tunjukkan sajalah. S infinity equal to 30. Dia katakan A is 36. Dia mau kita carikan R. Itu saja kita ganti dengan formula S infinity equal to A over 1 minus R. So ganti saja 30 di sini, ganti 36 di sini, 1 minus R. Kemudian ini saya pindah ke sana menjadi 1 tolak R 36. Kemudian 1 tolak R sama dengan 36 over 30. Lepas tekan calculator, 36 over 30 is 1.2. 1.2. Okay, pindah. 1 tolak dengan 1.2 is equal to R. So, R equal to negative 0.2. Ataupun negatif 1/5. Inilah cari A ataupun R daripada nilai ketakhinggaan yang telah dibahagi. Ini adalah hasil tambah ketakhinggaan. S infinity is hasil tambah ketakhinggaan. Okey, kita tengok soalan yang terakhir ataupun teknik yang terakhir dalam chapter ini. Kita masih adalah lebih kurang 2-3 minit untuk ini ya. Tengok soalan, saya buatkan soalan number 2 Okey, saya clearkan di sini. Titik di atas untuk case ini maksud dia pengulangan. Pengulangan is mean 18, 18, 18, 18, 18 sampai ketakhinggaan. Sampai COVID sudah okey, dia pun masih belum habis. So, apa yang terjadi dalam case jujukan ini? Dia akan membentuk jujukan macam ini. Is equal to 0.18 plus 0.0018 plus 0.000018 dan seterusnya. Ini macam dia membentuk sesuatu hasil ketakhinggaan, hasil tambah ketakhinggaan. So, ini adalah first term, ini adalah second term. Okey, kita tahu A is equal to 0.18. Kemudian term 2 sudah tahu R equal to 0.0018 bahagi dengan term 1 0.18. So, selepas kita bahagikan ini, jawapannya adalah 0.01. Okey, pelajar sekalian, untuk soalan yang terakhir ini kan, apa dia mau? Dia mau jadikan, dia mau kita jadikan nombor yang berulang-ulang ini menjadi sesuatu pecahan sahaja. Maksudnya, dia mau kita jadikan nombor yang berulang-ulang ini menjadi pecahan. So, ingatkan kalau soalan ini mesti dia berkaitan tentang S infinity. Gunakan formula S infinity equal to A over 1 minus R. Ganti A sebagai 0.18 bahagi dengan 1 tolak dengan 0.01 menjadi 0.18 per 0.99. Okey, jangan kita gunakan tangan untuk buatkan dia. Kita gunakan calculator. 0.18 kita
bahagi 0.99, dia akan keluar jawapan. Okey. Dia akan keluarkan jawapan untuk kita. Very funny ya. Dia akan keluar jawapan kita is 0.1818 sampai tidak akhir lah kan. Tapi nampaknya mana ada saya buat. Saya buat balik untuk soalan ini saja kan. Jangan risau, kamu tekan butang ABC. Dia keluarlah jawapan is 2/11. Okey. Jadi saya sudah tukarkan ini menjadi pecahan. Okey ya. Kalau kamu pandai, kamu tekan 181818 sebanyak 20 kali. Okey, tekan ABC, dia pun boleh dapat jawapan itu. Maksud saya kan, kalau for your checking kan, saya tidak tahu jawapan ini. Saya dalam kalkulator, saya tekan 18, saya ulanglah 10 kali. Tekan dalam kalkulator. Kemudian kamu tekan butang sama dengan, tekan butang, itu pecahan ABC, dia akan tetap keluar jawapan 2/11 ini. Maksudnya, sudah ada jawapan. Baru kamu cari jalan penyelesaian dia lah. Okey, setakat ini ya untuk whole chapter Jang-Jang. Ada dua bahagian, Jang-Jang geometri dengan Jang-Jang algeometri lah. Harap kita boleh faham. Okey, saya stop share dulu untuk ini. 老师， Hai. 所以说